weekend insya-Allah. Salah satu daripada adab untuk mendapat ilmu yang manfaat adalah duduk rapat-rapat. Apabila dia duduk rapat-rapat, maka malaikat rahmat akan sentiasa bersama dia insya-Allah. Baik, ila hadratan Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Jutaan terima kasih kepada pengurusi masjid dan seluruh saf kepimpinan Masjid Al-Bukhari Pantai Johor. Saya mula-mula tengok banner Pantai Johor, ingat kat Johor. Saya orang Kedah pun tak tahu rupanya ada Pantai Johor kalau Ustaz. Baik, jutaan terima kasih atas kesudian menjemput dan syukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan terkadang kita leka daripada mengingati dia, tapi dia masih panjangkan umur kita. Dalam keadaan kita guna mata untuk melihat benda-benda yang bukan-bukan, tapi dia biarkan mata itu terang celik sampailah pada penghabisan umur kita. Dalam keadaan mulut kita ni duk maki orang, duk cela orang, duk kata macam-macam, Allah biarkan dulu mulut kita kot-kot, ada waktu dia beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita yang pertama sekali melahirkan atau menjadikan diri kita ini golongan yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi kepada tajuk kita itu, saya suka nak menyebut ayat Al-Quran, terutama di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Bila kita nak belajar ilmu Allah, rujukan pertama kita Al-Quranul Karim, rujukan kedua adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata dalam Al-Quran 172 Al-Baqarah, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, andai kita mengaku kita orang beriman, ambillah, makanlah, gunalah apa-apa rezeki yang Allah beri, dengan syarat rezeki itu at-thayyibat, yang baik-baik. Selepas guna nikmat Allah, Allah kata washkuru lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, seandainya kamu hamba yang benar-benar mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ambil nikmat Allah, dan orang yang ambil nikmat, tugas dia seterusnya adalah bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tu, apa itu syukur? Imam Asy-Syafi'i menyebut syukur itu iman. Iman itu syukur. Imam Syafi'i menyebut al-imanun qaulun bil lisan wa tasdiqul bil jinan wa amalun bil arkan. Iman itu apa yang kamu sebut di mulut. Kita solat tadi baca macam-macam kan, ya, paling tidak rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, minta Allah rahmati kita. Paling tidak inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mulut kita menyebut dalam sesuatu yang baik, paling tidak membaca ummul kitab surah Al-Fatihah, ya. Maka syukur itu yang pertama dengan mulut kita. Hari ini kita duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala atas pilihan Allah. Maka hari ini sepatutnya kita kata alhamdulillah dapat duduk dalam taman syurga Allah ketika hidup. Moga-moga orang yang sibuk cari taman syurga ketika hidup, Allah jadikan nanti baginya syurga yang khalidina fiha, kekal di dalamnya.
Tapi waktu hidup kalau dia tak pernah mau cari taman-taman syurga di dunia, bagaimana mungkin dia nak dapat syurga di akhirat nanti? Jadi kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mulut ni ada dua benda, dua perkara yang disebut oleh ulama. Pertama, bila terima nikmat yang kita suka, mulut kita yang beriman ni kata apa? Alhamdulillah. Pasti. Saya alhamdulillah. Mana Tuan Syed? Tak nampak tadi. Okey. Itu. Saya alhamdulillah awal-awal dia belanja makan capati. Tu kan baru sampai. Syukur. Moga-moga dia diperkenankan Allah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya. Nikmat yang sangat banyak. Jadi bila kita terima nikmat yang baik, alhamdulillah. Tapi ada satu nikmat yang baik tapi kita tak berkenan. Contoh, bawa kereta, tiba-tiba kereta rosak, memang tak berkenan. Kalau boleh kereta tu kita start pada beli sampai kita mati tak nak rosak belaka. Kalau boleh minyak pun tak nak bubur. Itu kalau boleh lah, sekali beli pakai sampai mati. Tapi tak, disebabkan bila tak ada masalah kita tak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tarik sikit nikmatnya. Bila tarik sikit nikmat, maka kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sebut dalam Al-Quran, ya, dalam ayat alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang terima nikmat, satu nikmat yang dia suka, dia kata alhamdulillah. Satu nikmat yang dia tidak suka tapi Allah suka untuknya, maka dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh malam ni lah ada orang telefon, Ustaz, minta maaf Ustaz, malam ni tak dapat datang Masjid Al-Bukhari. Kenapa? Sakit lutut. Saya yang terima panggilan telefon, perkara pertama yang saya ucapkan apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang telefon tu kata belum mati, baru sakit lutut saja. Sebab apa? Sebab orang Melayu dia hanya guna lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanya bila berlaku kematian. Tapi sebenarnya bila didatangi musibah, iaitu nikmat yang kita tak suka, sepatutnya kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dengan mulut. Perempuan dan tuan-tuan juga yang ramai kita ada hari ini, kadang-kadang kita terlupa nak bersyukur dengan mulut kita yang Allah bagi cukup cantik. Orang Melayu punya lidah cukup lembut. Saya pergi mana-mana saya sebut, orang Melayu punya lidah, dia mengaji Quran kadang-kadang lebih Arab daripada Arab. Dahsyat dia punya suara. Yang duk jadi musabaqah tilawatul Quran, juara antara bangsa dan kebangsaan, bukankah orang Kedah? Arwah Syekh Ismail Hashim kan? Lagi satu arwah banyak-banyaklah yang main daripada Kedah dah. Ustaz Abdul Ghani dan sebagainya. Bukan main dia hebat. Orang Melayu, tu Arab tak menang, kita menang. Kenapa? Allah bagi lidah kita cukup cantik. Tuan-tuan, kita orang Melayu lafaz kalimah syahadah cukup sempurna. Sebab tu kita kena bersyukur. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Makhraj tepat. Cuba tuan-tuan pergi belah Pakistan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu je. Kita alhamdulillah. Kenapa kita baca cantik? Sebab hidung kita tak berapa tinggi, jadi serombong dia tu kecil, angin keluar tu patut-patut ya. Exhaust apa bukan, exhaust dia. Tu. Kalau hidung tinggi, angin dia keluar banyak, dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia lebih kepada khayshum. Tapi kita sebab hidung tu kembang sikit, kemek berkemek, jadi dia keluar tu elok. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Dia tak punya Lepas tu kalau kita belajar tajwid, huruf nun dengan huruf mim, itu bagi dekat orang Pakistan lah. Huruf nun dengan huruf mim, sebab dia khayshum. Kalau huruf nun, dia sifat dia kan dengung. Tu dengung. Kalau huruf mim, rapat mulut. Udah. Ya betul. Nikmat Allah bagi cukup-cukup cantik kat kita, tapi kita tak pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah beri. Jadi perkara asas untuk kita dapat tajuk kita tentang ibadah korban, tentang pengorbanan hati dan pengorbanan jiwa, perkara asas sekali kita kena syukur dulu. Kalau syukur, insya-Allah kita dapat. Baik.
Itu perkara pertama, syukur dengan mulut, alhamdulillah atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syukur yang kedua ni kat sini, hati, al-qalbun. Maksudnya apa? Terima semua apa yang Allah bagi, letak dalam hati, menjadi sifat redha dengan ketentuan Allah. Kita memang bawa kereta kita besar, kereta pula mahal, jadi dia tak rosak lah. Cuba sesekali rosak kat tepi highway tengok apa jadi. Lala tu telefon Proton, apa Proton buat kereta tak reti, lala tu telefon. Tapi kalau orang yang dah memang pakai kereta lama, Datsun 120Y, tu kan, atau Opel, start pun bunyi geje pucebum, bunyi gitu kan. Dia ni dah biasa dah pakai, lepas tu rosak, dia boleh berhenti duduk dekat tepi kereta tu, dia tenang je. Sebab apa? Sebab dia sudah lama ditarbiah oleh Allah dalam keadaan kepayahan, dia tenang. Tapi kita sesekali rosak, komplain, masuk surat khabar, masuk TV apa semua. 365 hari TNB bagi supply, cuma 2 hari ya tutup sekejap, rosak. Tu pun komplain bagian arak. Pasal apa? Kita terlupa bersyukur. Kan kita selalu merenung apa yang belum ada, sehingga kita terlupa melihat apa yang kita sudah ada. Maka sebab itu sifat hati ni sangat-sangat kena jaga. Bila Allah bagi pada kita, daripada mulut kata alhamdulillah, tolak alhamdulillah itu masuk dalam hati. Syukur, ini nikmat daripada Allah Ta'ala. Ini nikmat. Ada seorang anak murid saya, orang perempuan, umur dia berapa ya, 63 tahun, mengaji Quran. Saya buka kelas mengaji Quran lelaki dan perempuan, mengaji Quran dewasa lah. Buka kelas lelaki, start pelajar 14 orang, lepas 4 bulan tinggal 4 orang. Tu ingatkan pakat mati habis, pergi pasal malam jumpa, rupanya mereka duk ada lagi, cuma berhenti. Kelas perempuan buka 40 orang, lah ni lepas 7 tahun 44 orang. Tu kelas perempuan. Jadi ada makcik hak perempuan ni, dia tanya, ustaz, saya ni dah 6-7 tahun duk mengaji dengan ustaz, tak pandai-pandai, pasal apa? Bila orang lain ni, bila kita tanya ni, orang perempuan, tuan-tuan pergi tanya, ni hukum apa? Dia jawab, idgham mutamasilain bi ghairi gunnah. Belum tempat kita tanya hak kedua, dia jawab dah, idgham mutajanisain wa idgham mutaqaribain. Cuba tanya bini dia enggak, laki dia. Tu tadi tanya makcik, cuba tanya pakcik. Pakcik, ni hukum apa? Nyanyi lagu Hindustan selalu dia. Lepas tu kita tolong tanya, pakcik, ni bukan hukum mat asli ke? Dia kata bukan, tu mat palsu. Tu. Jadi ada makcik ni umur dia 60 lebih dah, lebih kurang macam tu. Dia kata, ustaz, 6 tahun 7 tahun saya duk mengaji kat ustaz, tak pandai-pandai, takat boleh baca ya hukum tak erti. Pasal apa? Lah senang makcik, Allah Ta'ala ni dia maha memahami. Pasal apa ustaz? Kalau makcik cepat mengaji, cepat pandai, makcik berhenti mengaji, tak mai dah. Tu ya cerita dia. Dah pandai nak buat pergi mengaji lagi dah. Lepas tu hilang rasa syukur kita dengan nikmat yang Allah bagi. Jadi bila sebut alhamdulillah di mulut, letak dalam hati, terimalah nikmat Allah dengan redha. Ni hati kita ni penting. Kalau dia tak ada ni, habis kita caca marba, rojak pas sembuh, ABC semua campur aduk belakang. Hati ni al-qalbun, atau Hindustan kata dil to pagal hai, dil divana hai. Hati boleh jadi rosak binasa, hati boleh jadi gila. Dil to pagal hai. Tu bukankah makan capati selalu? Tu kan ya? Jadi tu kena faham, bila hati rosak, dia tak ada rasa apa-apa kan. Bila hati dia elok, dia tak dapat main majlis ilmu ni, dia rasa macam ada kurang sikit dalam hidup dia. Dia tak dapat main masjid, dia rasa kurang sikit. Tapi kalau rasa tak elok, hati tak elok, buat apa tak guna lah. Dan yang ketiga, syukur yang ketiga, buat dengan apa? Buat dengan tubuh badan. Sebut di mulut alhamdulillah, redha dalam hati ketentuan yang Allah bagi pada kita. Tak apa teringin nak menikah dengan orang hak kulit putih, tiba-tiba dapat gelap pada kita lagi. Tak apa nak buat macam mana, sebab Allah Ta'ala nak bagi anak elok, putih, gelap, campur coklat, jadi apa nama pun tak tahu lagi lah. Dia keluar lebih kurang macam tu. Maka kita kena terima ketentuan yang Allah bagi.
Dan akhirnya syukur yang ketiga buat dengan tubuh badan. Buat tubuh badan apa? Tu ibadah korban. Ada harta kan, buatlah dengan tubuh badan. Bila Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami bagi nikmat yang sangat banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah atas nama Tuhanmu, yakni bersyukur dengan nikmat yang dia bagi. Wanhar, dan sembelihlah binatang kurban bagi bersyukur dengan nikmat yang dia curahkan. Inna syani'aka huwal abtar, orang yang tak suka kurban, tak suka solat, maka dia sebenarnya terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni baru nak masuk. Tadi mukadimah saja. Pembukaan pun panjang. Dan kita nak mengaji betul-betul tentang adakah kita benar-benar bersyukur pada Allah dengan menggunakan tubuh badan, yakni buat ibadah kurban. Tuan-tuan dan puan-puan, ibadah korban sunnat muakkadah atau sunnah muakkadah, sunnat yang sangat dituntut, sangat dituntut. Ustaz, sunat aja tak payahlah kot. Jangan, bahaya. Kenapa bahaya? Kita ni nasib baiklah Allah Ta'ala bagi di antara yang sunat itu ada wajib. Semayang 5 waktu wajib, semayang Jumaat wajib, tutup aurat wajib, puasa Ramadan wajib. Kalaulah semayang 5 waktu pun sunat, puasa Ramadan sunat, pi haji pun sunat, memang kurban pun sunat, pakat menyunat je kita, tak payah buat dah. Tak ada masjid, tak ada orang lah. Semua sunat. Tak apa ustaz, sunat. Tak apa ustaz, sunat. Dah hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan hadis riwayat Al-Imam Muslim, Nabi menyatakan, wahai malaikat, sedang dia Allah ni maha mengetahui. Allah perintah kepada malaikat, hang tolong tengok dekat umat, dekat hamba aku tu, solat fardu dia sempurna ke tidak. Sebab soalan yang pertama akan ditanya di hari kiamat adalah tentang solat fardu. Ni solat hak 5 waktu ni sempurna ke tidak. Kalau sempurna tulis tamah, iaitu sempurna. Kalau tak sempurna, hang pi tengok ada tak solat sunat yang nak boleh tolong pada solat wajib dia tu. Maka malaikat cari ada, lalu Allah kata tampung solat sunat tu pada solat fardu dia. Begitulah dihitung. Puasa Ramadan buat tapi tak berapa buat, maksudnya buat tak sungguh-sungguh, adalah lompong-lompongnya. Macam kita duduk semayang, Allahu Akbar, angkat takbir tu dia main macam-macam. Itu kalau boleh angkat takbir, ni yang angkat takbir ni tak boleh ni. Usalli 6 kali usalli tak masuk. Angkat ni Allah, tak masuk. Allah, tak masuk. Allah. Tu apa dia? Jin, setan melahirkan perasaan was-was pada kita. Bayangkan macam mana nak khusyuk kalau setan duk ada atas bau kita ketika kita nak sembahyang. Tu yang jadi masalah pada kita. Maka sebab tu ibadah sunat dia cover ibadah wajib. Baik, dalam bab korban Allah perintah fasalli li rabbika wanhar, iaitu bersyukurlah kamu dengan pertama solat dulu. Orang yang nak buat ibadah korban, solat le. Jangan tak solat pula, ustaz saya 5 waktu saya memang saya tak buat, dan saya korban tiap-tiap tahun 6 ekor buat. Baik, tak payah buat. Solat dulu. Solat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, setan ni dia masuk kat kita dahsyat. Ada hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata apabila azan dilaungkan, maka berlarilah syaitan kerana takutkan suara azan hingga terkentut-kentut. Setan dengar azan takut, dia lari bergelimpangan sampai terkentut-kentut. Bila azan udah habis, mereka datang kembali tempat azan dilaungkan, masjid. Apabila iqamah pula dilaungkan, mereka lari umpama tadi juga terkentut-kentut. Dah berapa kali dia kentut? Jangan duk tanya, ustaz setan kentut bunyi macam mana? Jangan duk tanya yang tu, kita tak tahu kan. Dia lari mai balik tak? Dah tentu setan ni sifat dia tidak pernah mundur, kendur lagi undur. Yang kendurkan selalu kita dengar pantun orang Melayu, kendurkan manusia. Dari dulu kulitnya tegang, sekarang udah mula kendur.
Dulunya giginya penuh, sekarang udah mula gugur. Dulu matanya terang, sekarang udah mula kabur. Dulu rambutnya hitam, sekarang uban udah berterabur. Dulu mampu makan nasi, sekarang hanya mampu makan bubur. Itu tanda dekat pintu kubur. Tak perasan. Kita memang tak perasan. Contohlah, sekejap lagi lepas ceramah ada makan. Malam ni contoh mereka bagi makan gulai daging. Kita makan, komplain. Udahlah makan percuma, komplain pula tu. Ustaz, siapa buat gulai daging malam ni? Lihat loh. Saya kata, Bang Haji minta maaf, bukan daging tu lihat, gusi awak dah tua. Tak sedar diri, gusi dah tua dah. Bukan pasal daging tu lihat, orang lain makan tak ada apa pun. Akhirnya bila kita tak nampak kelemahan kita, kita duk jumpa kesalahan orang lain. Itu setan. Setan dia main masuk ni, setan ya, dia main masuk dalam masjid. Kita yang main masjid pun termasuk dalam gangguan setan. Nabi kata setan itu dia datang balik berada di bahu-bahu manusia. Uzkur kadza wa kadza, ingat yang ini, ingat yang itu, sehinggalah orang yang solat itu dia terlupa berada di rakaat yang keberapa. Allahu Akbar, 3, 4. Kita pula pemalas 4 ajalah. Tu kan. Lebih teruk, subuh pun tersyasyul. Satu ke dua. Waduh, teruknya. Kan? Tu paling takut. Setan masuk dekat makmum, setan masuk. Apa masuk? Allahu Akbar. Aku nak tengok tu imam baca apa salah hari ni. La ilaha illallah. Satu kerja yang Allah tak suruh kita buat adalah cari salah orang. Yang tu kita buat secara sukarelawan. Tu. Kadang-kadang tok imam pun Allah Ta'ala masuk setan masuk dalam tubuh badan dia ketika dia jadi imam. Ya, sungguh. Tuan-tuan perasan tak tok imam bulan Ramadan? Kadang-kadang kita ambil pelajar-pelajar tahfiz jadi tok imam. Baguslah nak didik mereka. Tapi pelajar tahfiz ni mereka hafal Quran macam ni. Cuma ilmu fiqh solat atau ilmu hadis dia macam ni. Dia tak faham. Jadi dia umur 17, dia main duduk depan tu, Allahu Akbar. Kita ingat azan mut 3 panjang takbir. Patut Allahu Akbar, dia Allah tarik punya panjang, terkejut kita. Tiba-tiba malam pertama dia hentam baca sampai 1 juzuk, bergegak kepala lutut makmum. Malam kedua bagi lagi 1 juzuk, malam ketiga separuh masjid tak ada. Pasal apa? Sebab tu imam tak apa cerdik. Orang yang tak mai tu bukan dia tak mai, dia mai tapi dia berhenti dekat simpang, dia tengok masjid mana baca pendek, lepas tu dia pergi. Tu itu sebenarnya tu imam. Nabi sebut dalam hadis tu, wahai imam. Tu sepatutnya kita kena tengok. Nabi kata apabila kamu menjadi imam kepada makmum untuk solat, maka perhatikanlah makmum kamu dulu. Tengok kat belakang, tarik pi belah perempuan, tarik mai belah sini. Ya Allah, yang ada semua bakal-bakal jenazah belakang. Tu kan, dengan kencing manis, dengan darah tinggi, dengan gout, sakit jantung lah, itu ini apa semua. Jadi imam ni dia kena baca mengikut kemampuan makmum tu. Jangan duk pulun surah Al-Baqarah 286 ayat. Tu dia sampai macam tu. Patut kena cek lah. Tapi disebabkan kita tak berapa faham, ni nilai dia. Sebab tu bila kita nak buat ibadah korban, nilai dia ada ilmu. Bila ada ilmu, insya-Allah. Jadi bila nak buat ibadah korban, pertama sekali letak rasa mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan seronok, masjid kami 27 ekor ustaz. Masjid sana lawan bagi, kami 28 ekor ustaz. Habis AJK masuk neraka semua esok. Pasal apa? Sebab mereka buat itu untuk mencari redha manusia, bukan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kami belah Selangor tuan-tuan, belah KL, Allah, satu-satu masjid dia tu pengurusi dia Dr. PhD Tan Sri. Setiausaha dia Dr. PhD, ya, Dekan Universiti, Datuk. Agak-agak siapa yang nak sembelih? Sampai AJK semua bekas-bekas pengarah belakang.
Kan? Siapa yang nak sembelih, siapa nak melapar? Tak ada lah. Tak ada siapa pun lah ni. Banyak tak lembu? Banyak. Tapi dia tidak mendatangkan khasiat kepada ahli qarya. Semua 27 ekor sembelih dekat mana? Pusat penyembelihan. Potong dekat mana? Pusat penyembelihan. Packing dekat mana? Pusat penyembelihan. Dia hantar mai masjid, yang duk jaga tu pun Bangladesh. Yang duk jaga tu pun Bangladesh. Hak AJK semua duduk dalam bilik mesyuarat. Tak ada. Jadi mana ada silaturahim? Sebab tu kita di kampung, ni bukan kampung lah, ni kira pekan lah kan ya. Kita seronok, kita di antara kita ada tukang masak, di antara kita ada tukang sembelih, di antara kita ada tukang lapar dan sebagainya. Akhirnya dia kait hubungan silaturahim dan kukuh hubungan silaturahim. Nabi kata afsyus salam, sebarkan salam, lahirkan silaturahim dan kasih sayang, maka mereka orang yang beriman, maka dakhalal jannah, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila manusia dia buat beramal tapi dengan cara yang tak betul, bukan banyaknya ibadah korban, tetapi kemahuan untuk melakukan ibadah korban. Ada ibadah korban dilakukan persendirian. Kita ada lembu sendiri, kita ada anak beranak 4-5 orang yang besar-besar, orang lelaki, so kita nak sembelih sendiri, nak lapar sendiri pun boleh, tak ada masalah. Yang di masjid, buat dekat masjid pun tak ada masalah. Tak ada masalah apa-apa. Cuma saya nak sebut beberapa perkara supaya kita semua beri perhatian, terutama saya yang cakap ni lah, kita semua beri perhatian. Nombor satu, masa kita buat ibadah korban atau niat ibadah korban, tolong cari redha Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab kita duit banyak atau bukan sebab kita tokek lembu dan tokek kambing, bukan. Tapi kerana mau mencari perintah Allah dengan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Yang tu dulu kena buat. Belajar untuk istighfar. Nabi istighfar 70 hingga 100 kali satu hari. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pendek tapi 70 hingga 100 kali. Kita panjang 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Faham tidak? Nehi. Tak faham. Jadi buat apa sebenarnya? Astaghfirullah, ampunilah aku, kita faham pendek-pendek pun. Maka itu kena minta ampun pada Allah. Takut-takut buat ibadah kurban dalam keadaan banyak dosa. Sama ketika nak pergi haji, kena banyak istighfar dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kena buat sungguh-sungguh. Kita berdoa ni tuan-tuan, berdoa ikut Nabi, jangan berdoa ikut kita. Kalau ikut kita tak sama. Nabi doa, contoh kalau tuan-tuan dan perempuan perasan tadi, waktu saya selepas baca tahiyat akhir, lepas baca selawat Nabi, saya lama sikit sebelum bagi salam, dia lama sikit. Waktu tu kalau siapa-siapa dengar, kalau dia terdengar lah saya baca apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa Nabi yang Nabi tidak pernah tinggal sepanjang hidupnya. Nabi baca, sahabat dekat belakang dengar. Baca doa tersebut, bukan lintas dalam hati. Ya Allah, ya Tuhanku, hindari aku dari azab jahannam, hindari aku dari siksa kubur, hindari aku dari fitnah dunia, hindari aku dari fitnah saat mati, dan hindari aku dari kejahatan Dajjal. Yang Nabi minta semua berkenaan, utamanya adalah akhirat. Yang kita minta dah, ya Allah, ya Tuhanku, duitku kurang, tambahilah. Hartaku kecil, lebarkanlah. Biniku 1/4kanlah. Minta dunia aja. Minta yang dunia tak payah risau. Don't worry and always be happy. Yang kita risau adalah harta kita di akhirat.
Akhirnya yang kita minta, ya Allah permudahkan rezekiku, perlancarkan rezekiku, permudahkan rezekiku. Itu aja yang dia minta. Dan dia terlupa berdoa mengikut doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi tak pernah minta, ya Allah rumah 20 kali 70, mintalah dapat rezeki supaya tambah belakang 10 kali 15, depan 10 kali 20. Tak ada. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, dalam mafhumnya, barang siapa mengambil dunia maka akhiratnya akan tercicir, tapi barang siapa yang mengambil akhirat, dunia akan datang mengiringinya. Apa nak risau? Buat je kerja akhirat, insya-Allah Allah bagi kepada kita. Itu teknik bagi memahami ibadah. Bila nak buat ibadah, buat sungguh-sungguh, buat mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa pertama? Yang pertama, niat. Ibadah korban dah tentu niat. Niat dia macam mana? Usalli ke nawaitu ke pula kan ya? Niat je dalam hati. Masa bagi borang tu dah ada niat ke belum? Udah lah kan, dah bagi borang, bagi duit, dah tulis siap dah kat sini. Sini berapa satu bahagian tuan? 600. Okey, alhamdulillah, harga biasa lah sekarang ni. Tapi sebenarnya bukan harga biasa, itu harga luar biasa. Kalau tuan-tuan kaji, tuan-tuan, orang yang jual lembu dan jual kambing, sepatutnya dia mengambil ruang ini untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari biasa, siapa yang pergi beli lembu dia? Sebulan mungkin 2-3 ekor nak buat kenduri menikah saja. Tapi musim ni, sini booking 10, sana booking 10, sana booking 10, habis satu kandang. Dia kena pergi cari bakar baru. Patut masa jualan dia banyak, patut harga dia turun. Tapi mereka berniaga seperti orang Yahudi. Apabila orang nak, kita naikkan harga. Ini perangai orang Yahudi. Sepatutnya dia jual dengan harga yang lebih murah. Dan bukan hanya dunia, malah lembu yang dia jaga itu akan jadi saksi di akhirat. Lembu itu dibuat ibadah kurban. Tapi kita tak perasan. Makin hari, dulu 300, naik 400, sekarang 500, 600. Tempat sebahagian lagi RM680. Terengganu ada satu tempat RM800. Ini lembu jenis apa dia pakai ni? Takut, sangat takut. Jadi pertama dulu niat dalam hati. Masa kita isi borang tu bayar duit, dah ada niat lah tu. Kalau tidak bayar duit buat apa kan ya. Dan pasti niat untuk siapa? Tak perlu letak atas penama-penama ni, tahun ni buat ayah, tahun ni buat mak, tahun tu buat ni, tahun ni. Sebenarnya tak perlu. Tiap-tiap tahun buat atas nama siapa? Ketua keluarga. Orang perempuan jangan marah pula. Mana Aci Ustaz? Ini ingat Aci-Aci buka pintu ke? Ini hadis Nabi. Kan Nabi, ketika Nabi menyembelih 2 ekor kibas ataupun berbiri itu, Nabi letakkan lututnya, Nabi baca Bismillahi Allahu Akbar. Inilah kurbanku dan kurban ahli keluargaku. Cuma seekor kambing, mewakili Nabi dan ahli keluarganya. Seekor yang kedua, Nabi baca Bismillahi Allahu Akbar. Inilah kurbanku dan kurban seluruh umatku. Jadi guna konsep Nabi lah. Setiap tahun ketua keluarga kata, inilah korbanku dan keluarga ahli keluargaku yang hidup maupun sudah meninggal dunia. Semua dapat rasa. Tapi kalau perempuan tak boleh, sebab perempuan tidak mewakili ahli keluarga. Jadi tak payah buat tahun ni buat orang ni, tahun ni buat orang ni, tahun ni. Tak buat. Niat tu mesti ikhlas, buat mengikut sunnah Nabi SAW. Dan bermula daripada masuknya 1 Zulhijjah sehingga kepada tarikh ibadah kurban kita itu dikurbankan, maka kita itu dilarang daripada potong kuku, potong rambut, cukur misai, cukur janggut, apa-apa bulu lah di badan dan sebagainya. Kecuali lah masuk bulan Zulhijjah saja, kuku tu dia macam ni, macam kuntilanak, potonglah. Dilarang. Kenapa? Sunnah yang sahih, ikut aja. Siapa yang niat, siapa dia? Ketua keluarga lah. Bini tak payah simpan kuku kan ya, yang keluarga saja, ketua keluarga. Jangan cukur janggut, jangan buang misai, biar di badan, insya-Allah. Hukum akal kata apa? Ustaz, kita nak sambut raya patut handsome lah. Pasal apa nak sambut raya keadaan berlemuih macam tu? Lama saya tak sebut berlemuih, tuan-tuan.
Ni tujuan dia. Awak teruk sangat ni. Dah, kadang-kadang ada yang kita boleh fikir pakai otak kita, kadang-kadang tak ada, kita tak boleh fikir. Contoh hak selalu saya bagi tahu, 3-4 hari lepas saya buat rakaman, tanyalah ustaz, hak terbaru tak keluar lagi lah, baru rakaman, tajuknya antara dua pilihan, iaitu istikharah dan satu lagi bab kenikmatan solat, cerita tentang solat. Kita cerita tentang apa? Contoh kita ambil wuduk, tiba-tiba perut rasa sakit, kita pergi tandas pergi belakang, buang, lepas tu kita tak payah mandi lah, basuh-basuh, lepas tu ambil wuduk, boleh main sembahyang dah. Tapi pasal apa kita bila kita berjimak dengan bini kita, bersetubuh dengan bini kita, lepas tu basuh, pasal apa tak ambil wuduk, boleh sembahyang dah, nak kena mandi pasal apa? Kalau ada yang boleh masuk akal ni apa? Waktu kita sakit perut, nak terkencing, nak terberak, bila kita pipi tandas, lepas buang, apa rasa kita? Lega. Tadilah nak berjalan tak boleh, terkepit-kepit, dah itu jenuh tahan lah, tunduk macam rukuk, macam sujud tu, jenuh tahan, pipi dia buang-buang tu, kita rasa apa? Lega. Ambil wuduk, fresh badan. Tapi selepas kita berjimak dengan bersetubuh, agak-agak lega ke, goyang kepala lutut, ada sungguh, itu hukum tu. Lepas berjimak, dia memang bergoyang kepala lutut, habis semua, letih lah, bukan main, macam lari 100 meter tu, Olimpik tu. Lepas tu pergi ambil wuduk, dia tak fresh tuan, dia kena mandi. Bila mandi ni dia basah satu badan, baru kita akan jadi sihat. Tu bila Allah bagi semua kena punya. Tapi kita duk fikir kono, dia fikir kono akhirnya. Sebab tu orang yang dah niat, orang yang nak buat korban, dia jangan potong kuku dia. Kalau nak potong dalam bulan Zulkaidah, jangan pada bulan Zulhijjah. Tunggu selesai dah penyembelihan, masa tu potong, tak apa. Baik. Lepas tu buat apa? Orang yang pergi cari lembu, kata sebahagian 600, satu bahagian 600, 6 kali 7 4,200. Hang kena pergi cari lembu yang betul-betul harga 4,200. Ni kenyataan 2 malam lepas, sahabat kami, dia jual lembu, dia jadi saksi. Dia kata, ustaz, saya ni terbabit ke tidak? Pasal apa? Orang hak mai beli lembu tu, saya jual kat dia 3,500, tapi dia suruh tulis resit 4,500. Sekok dia ambil untung 1,000. Cuba bayangkan manusia buat ibadah pun merompak harta orang lain. Cuba bayangkan, punya jahatnya manusia. Sebab tu sejahat-jahat makhluk bukan setan, manusia. Setan tadi dengar azan dia buat apa? Lari, hayya ala salah, lari sampai terkentut-kentut. Manusia dengan azan, hayya alal falah, lari tidak, mai pun tak. Jadi apa nak jadi ni? Azan ke atau terus? Terus. Okey, baik. Tu kita nak cek diri kita ni. Jahatlah manusia ni. Kita bagi amanah kat dia. Ini bukan cerita bohong, ni cerita benar berlaku. Banyak dia ubah risit tu. Lepas tu orang yang jual lembu ni tanya, ustaz, saya berdosa ke tidak? Hang termasuk masuk neraka sekali dengan dia. Saya kata gitu, hang masuk neraka sekali dengan dia. Ya ke ustaz? Memang. Bayangkan dia ambil sekong 1,000, kalau dia pergi beli 20 ekor tuan-tuan, dia bukan pergi haji, pergi Itali. Tu Allahu Akbar, punya jahat manusia. Minta komisen sini, minta komisen sana. Dalam borang kita tu tak apalah, tulislah kata berkata kita beli, harga satu bahagian 600, tapi kami beli lembu harga 550, RM50 lagi untuk pengurusan. Hak tak apa, kena bagi jelas. Jangan orang yang isi borang bagi duit tu daripada ingat satu bahagian 600, kita pergi beli 550 dan kita tak bagi penjelasan dekat bawah. Bagi tahulah nak 550 tambah 50 adalah hal pengurusan daripada pagi sampai ke petang terhadap lembu tersebut. Mungkin nak beli tali, mungkin nak beli plastik, mungkin nak apa, nak itu, nak macam-macam lah buat. Tu kena bagi jelas. Dalam ibadah jangan main ikut suka hati kita. Okey, baik. Jadi hati-hati. Siapa-siapa yang menguruskan nilai lembu, belilah dengan nilai yang sepatutnya, bukan pergi minta tawak sana, tawak sini, tawak sana, tawak sini. Lepas tu hak lebih semua dibubuh dalam poket dia. Benda tu haram secara mutlak. Badan yang tumbuh daripada benda yang haram, maka tempat dia tidak lain dan tidak bukan dalam an-naru jahannam. Jadi saya pesan kepada siapa-siapa yang belah lembu, belah kambing,
kurangkan sikit harga dia. Awak tak rugi sebab orang beli banyak, dan awak tak rugi di akhirat. Semua tu akan jadi saksi yang awak bela tu dia jadi ibadah korban. Manusia dengan lembu, tuan-tuan, lembu lebih elok. Ya, tengok rupa lembu tu buruk, tak apa elok. Kita handsome, tapi kita kalau mati dapat apa? Boleh jual ke? Mana boleh jual? Apa pun tak boleh. Busuk pun cepat. Lembu paling tidaklah buruk-buruk lembu pun, kulit pun orang buat masa lemak lah ni. Kulit dia tu, kulit luar saya terkejut lah dia makan kulit. Nasib baik dia tak telan kuku, sungguh habis semua. Ayam tu orang perempuan lagi suka ayam, kulit ayam, perak peruk tu, bontot ayam tu pun dia ambil cucuk dia makan juga. Jari ni biasalah jari. Kita apa yang ada? Yelek, pocik, tak ada apa pun. Jadi lembu paling tidak. Sebab tu kita jangan duk kata hang ni bodoh macam lembu. Lembu tak bodoh. Dia mati dalam ibadah korban. Dia mati bagi orang makan kenduri kahwin. Kita mati tak tahu apa cerita lagi. Tu kalau kita fikirlah. Kenapa kita tak fikir? Sebab kita tak ada ilmu. Kita tak mau mengaji. Bila kita tak mau mengaji, dia jadi karut lah. Jadi daya faham tu kurang. Baik. Itu tentang nikmat yang disebut tadi tu. Kemudian terus lagi apa dia? Hati-hati. Yang kita niat tadi tu selesai dah semua, berlaku penyembelihan dah katakan. Masa nak sembelih, sembunyikan lembu lain daripada lembu yang akan kita sembelih tu. Jangan bagi lembu tu duk tengok, kesian tu sepupu aku. Tu sepupu aku, lepas ni aku pula kena. Tu jangan. Itu kena sembunyi. Pisau jangan duk tunjuk kat dia. Hang tengok. Kita bercakap dengan lembu. Allahu Akbar. Pisau tu kena sembunyi pi belakang, rebah. Kalau ikut dalam surah Al-Hajj ayat 36, unta rebah ke tidak? Tak rebah. Unta ni dia disembelih dalam keadaan kaki dia 3 berdiri, 1 yang dikepak turun bawah supaya bagi rendah sikit. Unta ni kita sembelih, mata pisau duduk ke atas, potong kot tu. Lembu tak pernah cuba lagi lah. Lembu tak boleh buat macam tu lah, sebab dia punya bawah ni tebal, yang memang tak boleh buat gitu. Kita jadi unta tak payah perebah. Kita ni perebah, lembu tak rebah, kita pakai rebah dulu. Tu kami di Selangor KL tiap-tiap tahun jadi orang ambil gambar lembu korban lari atas jalan raya. Terlepas sana, terlepas. Orang sana bukan biasa pegang lembu, setahun sekali baru nak buat kan. Jadi dia tak reti, terlepas kiri kanan, panggil polis main, tembak peluru pelali tu. Tembak peluru pelali, kita sembelih, kita buat sup, kita pun lali macam lembu juga. Teruk lah memang itu. Jadi tu kita buat bagi kena gaya. Bagi kena macam mana? Sembelih dia, baca dia apa? Bila kita rapat dah, duduk dah tu, tak turun tu terus. Jangan duk turun ila hadratan Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi. Lembu kata arwah pula. Tu bahaya. Tak payah baca Al-Fatihah, tak payah baca Ayatul Kursi, tak payah buat apa-apa, tak payah. Apa Nabi baca? Nabi kata bacalah apa? Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Selesai. Ini pegang tok pisau dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mana pergi pula. Jadi pelik kita suka buat ikut kita tak mau buat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segera kena buat segera. Kemudian kepada penyembelih, tolong jangan bagi upah daging kurban kepada penyembelih. Haram secara mutlak. Nabi sebut dalam clear dalam hadis. Kalau penyembelih datang menyembelih, tolong jangan bagi upah pada dia dengan daging kurban. Tak boleh. Apa yang kurban tu tak boleh. Kita nak bagi upah, guna duit lebihan yang kita beli lembu yang tadi, duit pengurusan itu bagi. Kalaulah penyembelih orang sini, dia layak dapat sebagai orang awam. Kalau orang awam dapat 1 kilo, dia pun juga 1 kilo. Tapi kalau dia dapat 1 kilo tambah 1 kilo, maka yang 1 kilo lagi haram. Sebab yang tu merupakan upah. Bahaya. Saya pesan kepada AJK yang bertugas pada pagi penyembelihan tersebut, tolong hati-hati.
Ada AJK mengambil lebihan duit itu, mereka pergi tempah t-shirt. Tempah t-shirt, semua petugas-petugas pakai t-shirt semua sama je. Tulis kat belakang kru korban. Saya kata tambah kru terkorban. Mana mungkin awak menggunakan duit untuk korban buat tempah baju? Haram. Itu adalah hak mutlak. Bila kita tempah baju tu kita bawa balik kat rumah, maka itu jadi hak individu. Tak boleh pakai duit tu. Allah, t-shirt kan banyak. Di rumah ada t-shirt, baju pagoda pun ada. Tak ada masalah, pakailah apa yang patut. Tak payah duk buat yang bukan-bukan. Sukarelawan juga, dia tak boleh terima lebihan. Macam penyembelih, dia tak boleh terima. Okey, ni depa ni bertugas, jadi depa dapat 2 kilo lah, orang lain dapat 1 kilo. Tak boleh. Tidak boleh beri upah kepada mereka. Tu kena faham lah. Baik, itu satu hal. Dan kita masuk dalam surah Al-Hajj ayat 36. Allah Subhanahu Wa Taala kata, hendaklah kamu sebut nama Allah dan bertakbirlah, yakni bismillahi Allahu Akbar, maka sembelih. Apabila rebahnya atau matinya binatang kurban tersebut, maka pertama makanlah sebahagian. Apa maksud makan? Beri kepada penama-penama kurban. Kemudian sebahagian lagi berilah kepada orang yang tidak meminta-minta. Macam kita ada pun kita makan, tak ada pun tak ada apa. Sebab tiap-tiap hari duk makan capati, cicah daging. Itu kan duduk makan selalulah. Satu lagi kumpulan apa dia? Berilah kepada orang yang meminta-minta, orang miskin. Jadi sepatutnya daging korban ini disampaikan kepada 3 golongan. 1/3 yang pertama. Contohlah, contoh paling mudah, kita sembelih lembu tu. Lembu tu 7 nama. Lembu yang pertama kita sembelih, kita potong, ambil daging, ambil tulang rusuknya apa, hak elok-elok ni, timbang dapat 90 kilo. 90 kilo wajib bahagi 3. Sebab 3 golongan disebut dalam Al-Quran. Al-Hajj ayat 36. 30 kilo, 30 kilo, 30 kilo. 30 kilo yang pertama bagi kepada penama-penama korban. Siapa yang dah niat dah. Jadi 30 bahagi dengan 7, dapatlah lebih kurang 4 kilo seorang. Okey, dapat lebih kurang dalam 4 kilo. Lebih kurang yang tu je dah lah. Ya? Jadi bahagi 7. Tetapi Nabi kata penama korban memberi itu lebih baik, yakni kepada fakir miskin. Kalau dia tak ambil, lebih utama. Nama pun korban. Qurbani Allah ko pyar mere qurbani. Korban, moga-moga Allah terima korban kita. Ya, kita harap macam mana? Baik, 30 kilo bahagi dengan 7. Nah, bagi. Kalau mereka nak lah, kalau tak mau lagi baik, sedekah kepada fakir miskin. Ada orang perempuan kata, Ustaz, saya nak lah Ustaz. Pasal apa? Orang kata lah daging korban ni dia manis sikit. Hang jangan nak mohong Kalau daging lembu manis tang mana? Daging hak sembelih di pasar pun sama, daging korban sama dia tak ada manis-manis, kecuali kita pibuh gula je. Dia tak ada punya. Tu kepercayaan pelik yang ada pada orang kita. Jadi bahagi. Yang 30 kilo yang kedua bahagi kepada orang awam. Kita beri contohlah, orang awam tempat kita ada 60 buah rumah. Contoh kampung kecil ada 60 buah rumah, maka 30 kilo bahagi 60, dapatlah 1,5 kilo. Yang tadi dapat 1,4 kilo, yang ni dapat 1,5 kilo. 30 kilo yang ketiga bagi dekat fakir miskin. Orang miskin kita banci-banci ada 10 buah rumah, maka 30 bahagi 10, mereka dapat 3 kilo sebuah rumah. Tu baru patut. Yang kita duk buat lah, tu imam mai pakai Opel tu lama dah kereta Opel tu. Tu imam pun allowance sat dapat, sat tak dapat. Bukannya banyak duit sangat. Lepas tu gaut pula tu. Pipi dia pun dapat 1 kilo. My YB pakai Mercedes 17,000 sebulan, dia pun dapat 1 kilo. My pula ahli perniagaan tempat kita ada hotel 3-4 bintang duduk kampung kita, dia pun dapat 1 kilo. Ada ibu tunggal yang kena tinggal hampir meninggal, 3 dia dah. Anak ni berderet-deret ni, ibu tunggal kena tinggal dan hampir meninggal, dia pun dapat 1 kilo. Tang mana tu yang adil, tang mana? Jawab dia memang tak adil, malah zalim menzalimi. Jadi sebab tu kita kena, ni hak kita yang duk makan daging dah selalu ni.
Yang masuk kelompok kedua, beri kepada orang awam atau orang yang tidak meminta-minta. Hak kita ni tak payah duk tunggu. Ada penama-penama korban ditunggu sebelah lembu tu. Ustaz nak sembelih, Ustaz? Nak sembelih. Tunggu apa? Tunggu daging saya. Dia tu tunggu daging dia tu. Dia kata, Ustaz, boleh bagi saya batang pinang tak? Boleh? Buh batang kelapa kat dia. Mana boleh pilih-pilih ikut suka hati? Batang pinang patut kita bagi kat fakir miskin. Ini kita yang duk makan selalu dah, tak payah duk ambil. Tak payah duk ambil. Banyaklah kita makan. Kolesterol pun tinggi, kencing manis tinggi, darah tinggi pun memang tinggi dah. Hak lain tu kita bagi ke orang tu yang lebih manfaatnya. Jadi bahagi tiga apa? Bahagi kepada penama korban. Kalau dia tak ambil tu lebih istimewa. Bagi kepada orang awam. Kalau orang awam banyak sangat, Ustaz, nak bagi mentah macam mana? Sebab sifat ibadah korban tak sama dengan sifat ibadah akikah. Sifat ibadah akikah adalah sembelih, masak manis-manis, panggil orang makan. Sifat ibadah korban, sembelih dan beri mentah-mentah. Tapi AJK pun tak apa faham. Belum apa-apa ni kita buat sup ni. Nak buat sup saja. Pergi beli roti bergali ada jual belakang tu. Roti bergali cicah sup lah apa gitu gini. Sabarlah Sat. Ni duk fikir nak buat sup. Dah, ikut sunnah. Sunnah kata lepas sembelih sedekah mentah-mentah. Orang yang terima tu dia nak buat apa, biar pergi kat dia. Sebab jadi hak milik dia. Kecuali dah lembu ada seekor, orang tempat kita ada 6,000 orang, tu dia nalar ke. Macam mana nak bagi dapat seorang stay 2 je lah. Dah sembelih buat kenduri kat masjid, panggil lah dia pemain, itu boleh lah. Tapi kalau dah kita banyak ekor, buat apa? Bagilah dengan cara mentah-mentah. Tu disebut dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 36. Selepas itu lagi Allah kata dalam surah Al-Hajj ayat 37, sesungguhnya ibadah korban, daging dan darah serta hadiah yang kamu beri itu sesekali tidak pernah bakal akan sampai kepada Allah, melainkan yang sampai adalah amal kamu yang ikhlas. Sebab tu dia keseluruhan apa yang kita mengaji, nak bina hidup kita di sisi Allah Ta'ala, hidup yang baik adalah bina keikhlasan. Bina keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Itu teknik yang paling sempurna. Bila sebut tentang keikhlasan, semua ada kena mengena dengan hati. Bila hati busuk ni, hang pakailah banyak mana pun wangi dekat luar, tetap nampak busuk. Hati kita ni ada 3 benda. Kalau dia rosak dalam buat ibadat pun ada 3 benda. Tu imam tu sepatut yang tadi tu imam yang setan masuk tu, hati dia tak apa sihat, tu yang dia termasuk tu. Allahu Akbar, tu imam, dia tahu dah hak belakang dia ni semua kencing manis, darah tinggi. Dia umur 17, yang belakang semua 71. Patut dia baca ayat yang pendek-pendek tapi tu dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kita kat belakang kata habis dah kita hari ni. My time dia solat sendiri, inna a'tainakal kautsar. Tu bahaya, sangat bahaya. Imam ni Nabi pesan, wahai imam, sebelum kamu memulakan solat, pandanglah di belakang kamu, tengok makmum. Adakah makmum kamu as-saghirah, budak kecil? Budak kecil mana boleh solat lama? Allahu Akbar, imam baca sak garu sana, sak garu sini, sak garu sana. Bukan takat garu muka anu pun dia garu tu. Nama pun budak. Agak-agak duk imam duk baca panjang, dia lari dulu, kedik lari. Agak nak rukuk lari Allahu Akbar. Udah, tak apa. Kalau budak lari itu logik, tak ada masalah lah. Kalau nama pun budak. Kalau orang tua lari, luku kepala. Tu kan, kalau budak tak ada masalah, biar pergi nama budak. Yang kedua, Nabi kata ada makmum kamu al-kabir, orang yang dah terlalu tua, terlalu besar dah, dia pun tak larat. Mana ada tambah-tambah ni masjid ada aircon, kawan dah tua dah, Allahu Akbar, Allah nak terkencing pula, sejuk aircon, sat-sat nak terkencing, sat-sat nak terkencing. Yang ketiga, Nabi kata ad-dhaif, orang yang lemah. Orang yang lemah, siapa lemah? Kita semua lemah. Main time sembahyang kira nak balik awal saja.
Ya, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, sat ya kaki kebal, baru pindah kaki. Ya betul, sungguh. Cuba pergi pasar malam ngak, 20 lorong kaki tak rasa apa-apa dia balik baru rasa lenguh. Tu mai duduk tang ni, sat ya kebal. Yang cerdik dia cari tiang. Dia cari tiang. dia belah sikit tulang belakang dia, tak apalah. Nak buat macam mana kan. Tapi tu sifat manusia dia memang khuliqal insanu dha'ifa. Kami cipta hamba kami dalam keadaan yang sangat dhaif. Allah sebut dalam surah Rum ayat 54, Allah cipta kita dalam keadaan yang sangat lemah dan Allah naikkan kita jadi kuat. Keluar masa mula-mula keluar daripada perut mak, apa yang kita dapat? Makan tak boleh, minum tak boleh. Mana boleh duduk gitu takat teriak sok-sek teriak gitulah. Keluar pula tu seluar pun tak pakai. Tunjuk anu kita merata-rata ke orang. Kita tak ada kekuatan dan Allah gantikan kita kelemahan itu menjadi kuat. Dan Allah pusing balik kelemahan kekuatan menjadi lemah dan asyaibah, beruban. Sehingga kita jadi budak-budak semula. Itu kelemahan seorang manusia. Dalam keadaan itu pun manusia dia lupa. Dia banyak leka, dia sombong, dia takabur. Walaupun Nabi, orang yang akan masuk syurga ni, dia mai solat 5 waktu di masjid, kita ni sombong, masjid pun tak mau singgah. Sombong dan takabur, tu bahaya. Dalam keadaan manusia dicipta daripada apa? Asal tanah. Adam cipta daripada tanah, Hawa dicipta daripada tulang rusuk Nabi Adam yang belah kiri, yang paling atas, yang paling bengkok. Kemudian kita dicipta semua daripada setitis air mani yang hanya keluar daripada tempat pembuangan najis. Kalau air mani mai daripada bawah bumi, tu kira bersih lah, boleh buat reverse osmosis. Kan? Kalau air mani mai daripada langit, boleh buat sulingan atau tapisan. Ni air mani mai daripada tempat pembuangan najis saja. Jadi asal manusia sebenarnya dalam keadaan yang sangat teruk, tapi Allah angkat manusia dengan keindahan dan kemuliaan. Bayangkan dalam manusia dicipta daripada setitis air mani, manusia bongkak dan takabur dengan Allah Ta'ala, tinggal semua ajaran Allah. Cuba bayangkan kalau Allah cipta kita daripada emas 916, rasanya tak pakai baju kita, tunjuk emas mata-rata. Takut. Kenapa? Sebab dia tu buka TV, budak kecil, kita rosakkan dia dengan idola kecil, bintang kecil, pop star. Agak-agak remaja sikit, kita rosakkan dalam akademi fantasia, mentor. Agak-agak awal tua 40-an, kita rosakkan dalam gegar vaganza. Agak-agak tua bangka, kita rosakkan dalam kilauan mas. Daripada plastik sampai kemas, habis rosak binasa. Pesertanya Melayu Islam, jurinya Melayu Islam, juru vokal dan juru lagunya semua adalah Melayu Islam. Penonton dah tentu Melayu Islam, ahli muziknya Melayu Islam, juri yang nak bagi kemenangan Melayu Islam, penajarnya juga adalah Melayu Islam. Ku putih, barulah putih. Akhirnya siapa yang merosakkan Melayu Islam? Melayu Islam sendiri. Jangan kata orang lain yang rosak, jangan salahkan orang kafir. Tak, kita sendiri yang merosakkan. Kesian tengok, udah tua-tua duk pergi menyanyi. Saya ni duk pergi bagilah nasihat-nasihat kepada persatuan-persatuan artis ni. Kesian. Cuma mereka mau lah, mereka mau. Ada yang sebahagian mereka mau, ada yang sebahagian tu memang tak mau. Tak apalah, kita ni ditugaskan pergi saja dakwah. Kesian masa mereka nak pergi menyanyi tu, cucuk insulin dulu, kencing manis tinggi. Testing tu masa pergi buat rehearsal tu, buat latihan nak buat konsert tu, batuk dah. Di lembah sungai nan indah. Batuk dah, tanda tua. Tapi dia lupa. Saki baki umur kita yang ada buat apa, mai lah masjid, cari rahmat dan kasih sayang Allah.
Saki baki umur kita buat apa? Ikutlah sunnah Nabi SAW. Duit yang ada dalam akaun, pilah masuk satu bahagian ke, dua bahagian, tiga bahagian. Kalau ada duit, hantar sekok mai dekat Masjid Al-Bukhari ni, supaya kita dapat sampaikan kepada fakir-fakir, miskin dan sebagainya. Jangan simpan. Bila kita simpan, harta kita tak sampai di akhirat. Kalau nak harta kita sampai macam mana? Bukan kita bawa, tapi hantar kat masjid, masjid tolong bawa. Hantar kat surau, surau tolong bawa. Hantar dekat lembu, lembu tolong bawa dalam ibadah korban. Hantar dekat pusat tahfiz. Tu besok harta kita akan patah balik, jumpa kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita nak gendong pi, memang tak boleh bawa, sebab kita mati cuma bawa 3 benda, 2 patah balik. Semua orang mengaji kan. Apabila jenazah sudah meninggal dunia, maka apa yang ikutnya ke tanah kubur cuma 3 perkara. Yang pertama amalnya, yang kedua keluarganya, yang ketiga hartanya. Yang 3 ikut, tapi 2 akan patah balik. Bininya akan patah balik. Dulu janji bang sehidup semati, waktu laki mati, kau nak mati-matilah, aku nak hidup. Ya, mana ada bini tunggu di sana. Keluarga kita hantar jenazah kita pakai Velfire dan Estima sekarang di sebelah sana. Velfire, Estima, kereta jenazah, bukan C20, bukan ya. Nah, dahsyat. Velfire tu balik tak? Balik. Yang tinggal cuma amal. Amal kita ada amal yang buruk, ada amal yang baik. Nah, ya, sebab itu kena cek sama ada hati kita sihat, amal kita tepat tak mengikuti sunnah Nabi SAW, atau kita terabai dan terus terabai. Itu yang paling menakutkan kita. Sebab tu ibadah korban, tolonglah kuatkan semangat. Ada masa lagi kan, ya, mungkin banyak masa lagi. Siapa yang ada harta, jangan simpan dalam bank. Nabi SAW sebut dalam surah Sabah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, siapa-siapa yang bersedekah atau menginfak, maka Allah akan ganti balik. Kita akan duk baca dalam ayat 1000 dinar yang kita panggil tu. Ayat tu bukan 1000 dinar, malah berjutaan dinar. Allah kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja faman yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa bertawakal kepada Allah, Allah percukupkan segala macam. Habis, selesai kau. Tapi itu dia yang paling kita takut. Kita rupanya takut nak buat korbannya 600. Bukan senang nak simpan. Dak tu simpan tu. Itu simpan dengan Allah Taala. Simpan dengan kita dapat buat apa? Aduh, esok mati caluk betul, caluk kertas. Lepas mati dapat apa? Apa pun tak ada. Kita mati besok, rumah, sebab tu saya selalu sebut, rumah kita yang kita beli 20 kali 70 tu, lah ni tak ada lah 20 kali 70. Tempat kami lah 60 kali 18, 386,000. Tu kan, makin kecil makin kecil. Rumah apartmen yang 740 square feet, 3 bilik, 480,000. Allahu Akbar. Jadi kita yang ada rumah dah 20 kali 70, tak payah duk fikir besar belakang sikit, besar depan sikit. Ni nak buat kenduri senang. Allah, bila sangat nak buat kenduri. Kita ingat rumah kita tu sementara, rumah kita yang kekal di akhirat nanti. Tuan-tuan perasan tak, bila kita dah besar rumah kita, anak kita seorang keluar pergi duduk asrama, anak kedua pergi menikah, anak ketiga pergi luar negeri, anak-anak semua besar-besar. Last kali tinggal siapa? Tinggal 2 orang saja. Daripada 5 bilik tu, pakai 1 bilik tinggal 2 orang. Seorang pekak, seorang rabun, seorang kencing manis, seorang darah tinggi. Sungguh lah tuan-tuan. Itu yang terbukti. Bukan tak nampak, nampak lah. Tu pun dalam keadaan kita duk tua dah ni, lebih daripada umur Nabi dah. Bukan main nak perbesar rumah, potong bumbung penat istingkat lagi. Kita terlupa yang rumah kita cuma nanti panjangnya 6 kaki, lebar 2,5 kaki, dalam lebih kurang 4 kaki. Kadang-kadang pakai syak, kadang-kadang pakai lahat. Bantai ada bantai? Tak ada. Tilam, lah boleh belagak. Tilam Dreamland, Dunlop Pillow, Vono, Maya Karin. Tu kenal Maya Karin? Kenal. Main. Tu
Lah ni kita boleh belaga. Esok mati, apa yang ada dalam tilam tak ada, bantai tak ada. Cuma kita je pandai-pandai pi buat bantai bagi dia. Orang perempuan terutamanya. Pandai-pandai pi jek bantai, pi cari daun apa nama? Daun pandan, bubuh daun pandan, daun pandan. Dah lah ambil daun pandan belakang rumah orang tak minta. Pi ambil daun pandan, pi jek-jek bubuh bantai. Tak ada dalam hukum. Nabi mati tak letak bantai. Pasal apa kita pula nak letak bantai? Besar mana kita? Bila orang mengaji, dia dapat. Orang perempuan tolong hati-hati. Saya selalu pesan orang perempuan, sebab jumpa banyak ustazah. Ustazah ajak urus ke jenazah. Saya duk buat urusan jenazah ni, dia selalu ambil piring macam ni, dia bubuh minyak atar, bubuh minyak atar, lepas tu dia tulis dekat dahi ni alif lam lam ha. Saya tanya ustazah, nak buat apa tulis tu? Dia kata yang ni esok dah di torchlight, masuk dalam kubur, buka-buka terang tu. Loh, bodoh lah ustazah ni, bodoh sungguh. Awak lah sampai macam tu. Jangan buat bid'ah, bahaya tu. Waktu semua orang perempuan ni depa bagus sungguh-sungguh, puji juga. Entam-entam juga puji. Dan orang perempuan memang bagus. Lah ni semua depa buat aja. Kumpulan marhaban lah, lelaki ke perempuan? Perempuan. Orang perempuan marhaban, lelaki meraban. Tu. Orang perempuan sepatutnya tak payah marhaban, bagi ke orang lelaki saja. Memang orang lelaki daripada dulu pun orang perempuan tak payah marhaban, merapu ya. Sungguh marhaban, lagu hak dia duk marhaban tu lagu zaman Jepun attack Malaya. Lagu tu dengan dia sama tua. Bila kita pi nak makan hilang selera pipi duk tengah lapak lah, pipi dengar marhaban ya nurul aini marhaban main mana tak tahu. Marhaban pakai bateri cap kucing, tukarlah energizer, power lah sikit. Sebab tu orang perempuan, lagi satu orang perempuan marhaban, lagu dah memang macam tu. Start daripada buka grup sampai pakat mati belakang lah, lagu tu saja. Yang apa yang mereka baik sikit, mereka hebat, asyik tukar baju ya kerja mereka. Sat-sat tukar baju, sat-sat tukar baju, sat-sat tukar lagu duk lagu tu. Kita orang lelaki senang. Orang lelaki buka-buka kumpulan saja, seluar hitam baju merah sampai mati. Tu baju dia. Tak ada siapa nak sponsor. Tukarlah lagu, bagi lagu marhaban, bagi rancak sikit, baru geng muda boleh masuk ni geng-geng muda ni kan. Ini kita yang pi marhaban pun batuk, tarik je, pitching batuk. Wa ba'du fa'aqul. Bila nak habis? Tu kan. Patut bagi lagu elok-elok, lagi rancak, bagi geng-geng muda. Tukar sikit. Ustaz, tukar lagu apa? Bagi rancak simple. Ya marhaban ya nurul aini ya marhaban jaddal husaini asyraqal badru alaina min thani yatil wada'i ya marhaban ten. Udah kan rancak sikit, baru kita makan pun tambah. Dah. Itu sebenarnya penutup je tu nak bagi tahu. Nak bagi tahu pada kita bahawa kesimpulannya adalah dua benda je semua amal kita. Pertama, cari redha Allah. Kedua, ikut sunnah Nabi SAW. Baik, macam mana nak dapat dua ni? Cari ilmu lah, jalan petunjuk dia. Macam mana nak cari redha Allah? Mesti ada ilmu dulu baru kita tahu jalan dia. Macam mana nak ikut sunnah Nabi? Mesti ada ilmu dulu baru kita tahu jalan dia. Jadi puncaknya adalah ilmu. Nabi kata may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah nak bagi pada dia kebaikan, maka Allah bagi dia faham agama. Sebab kita faham agama sikit-sikit ni yang kita main masjid. Sebab kita faham agama sikit-sikit ni, bila kita renung ibadah korban ni, bila nak buat ke tidak nak buat, kena buat ni, kena buat tu sebenarnya. Tapi sia-sia kalau kita biar macam tu saja. Jadi kesimpulan kita, tiga perkara. Pertama, cari redha Allah. Kedua, ikut sunnah Nabi, bersandarkan kepada pengajian ilmu. Bila ada ilmu, insya-Allah dia akan buat kerana Allah. Bila ada ilmu, maka dia akan buat mengikut sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Satu dua soalan dipersilakan kalau ada.
Saya memang nak berhenti 9.30, tapi 9 suku saya buka untuk soalan. Kalau saya tak buka untuk soalan, saya rasa bersalah. Takutlah ustaz balik-balik Bukit Beruntung, rugi terus, tak ada untung. Rupanya orang tuntut di akhirat, dia nak tanya tapi kita tak bagi ruang tanya. Apa-apa saja tuan-tuan boleh tanya. Kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau tak mampu, saya rujuk kitab dulu. Saya pun tak berapa cerdik sangat. Sila. Baik, waktu kita sembelih tu sunat tak takbir? Soalan tu dia macam ni. Orang ada ilmu tanya macam tu tu kan ya. Waktu kita duduk Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allah. Sunnah tak? Bukan sunnah. Sunnah siapa? Sunnatul Malayu. Bukan sunnatun Nabi SAW. Nabi kata sebut nama Allah dan bertakbir. Maksudnya Bismillah, sebut nama Allah, Allahu Akbar. Sembelih bukan Bismillah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan tekat lembu teriak, kita pun teriak. Bukan tekat lembu yang teriak. Tak apa faham kita. Tuan-tuan kalau pergi luar, tuan-tuan pergi Masjidil Haram pun cukup lah. Dia punya apa nama takbir macam mana? Takbir di street. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Udah. Kalau pergi Pakistan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak ada nak teriak. Tak ada nak. Kita kan Allahu Akbar, Allah sok-sek. Tanya faham tak? Ni tak faham. Tu. Jadi jawapan dia adalah bukan sunnah bertakbir macam tu. Tetapi saya bukan kata dilarang, bukan. Tapi ianya bukan sunnah Nabi SAW. Baik, silakan. Ada lagi? Sila, puan. Ustaz ada mic kat sana. Ustaz, tak ada ah. Ustaz duduk dekat sikit. Mereka pakai talian hayat. Yang boleh lama soalan tu. Tadi Ustaz kata kalau macam lelaki nak buat korban, niat dekat keluarga kan. Kalau perempuan tu berniat sendiri nak buat korban tu, dia nak niat macam mana? Okey, baik. Tadi kita bagi tahu kalau nak buat korban, buat bagi pihak tu ketuan rumah ataupun ketua keluarga. Dia niat macam tu. Kalau perempuan nak buat korban, maksudnya perempuan tak payah buat korban. Tu maksud dia. Maksud dia kalau perempuan nak buat korban, reta tu dia bagi dengan laki dia, bang, awak tak ada duit, saya duit banyak ni, ambil buat korban untuk keluarga kita. Jadi abang tu tolong niat, inilah korbanku dan ahli keluargaku. Tapi kalau orang perempuan tu dia laki tak ada. Yang tadi ada laki lah, yang ni laki tak ada. Bila siapa yang laki tak ada, lepas ni boleh WhatsApp ustaz. Contoh, katalah dia laki tak ada, macam mana nak buat? Maka dia bolehlah niat untuk diri dia dan juga ahli keluarga dia. Tapi yang lebih utama, kalau siapa yang ada suami, maka elok dibuat atas nama suami. Suami itu kena niat untuk ahli keluarga. Tapi kalau macam tadilah, dia ibu tunggal, kena tinggal, hampir meninggal, jadi dia tak ada siapa-siapa, dia boleh niat untuk diri dia, inilah korban bagi diriku dan ahli saudaraku yang lain-lain, amin ya rabbal alamin. Sudah memadai. Wallahu alam. Silakan Ustaz. Oh baik, dia ada suami, dia ada ahli keluarga, perempuan tu mampu, dia nak buat atas nama dia juga. Perempuan memang ketegak. Sungguh dia memang ketegak. Nabi kata buat melalui petunjuk Nabi, buat ketua keluarga. Cara dia adalah, awak bawa keluarlah duit awak yang banyak tu, bagi kat laki. Tak mau ustaz, tak mau, I don't care. Sagi saya jawab, who care? Kan teruk kerang. Baik. Kaedah dia adalah, kan
isteri ni dia nak masuk syurga dia 4 saja kan, 4. Tapi kalau dia buat tambahan maka dia dipermudahkan. Nabi kata orang perempuan nak masuk syurga jaga solat fardunya, jaga puasa Ramadannya, jaga maruah dan aurat dirinya, dan taat pada suami. Tu halas sekali tu. Mana aci ustaz? Duk bagi atas nama dia apa tak ada bersekat buruk dah. Jangan duk kata macam tu. Nuh hak nombor 4 tu yang nak bawa ke syurga. Kata Nabi, siapa-siapa perempuan yang jaga 4 perkara ni, dia akan masuk syurga melalui semua 8 pintu syurga. Ikut mana pintu dia nak masuk boleh. Cuma jangan jadi ada orang kata, ustaz dia ada 8 yang pintu. Pasal apa syurga ada 7 tapi pintu ada 8? Ikut suka Allah Ta'ala lah nak buat berapa. Yang mai tanya rumah hang satu rumah pintu ada 4 pasal apa? Kan ya? Ikut suka. Okey, kalau macam tu saya masuk pintu nombor 2, keluar pintu nombor 6, balik masuk balik pintu nombor 8, apa hukumnya? Hukumnya hang gila. Orang masuk syurga tak mau keluar lah. Tu je mudah dengar kasar tuan-tuan, tapi itulah cara paling mudah. Orang perempuan, ustaz saya ada duit ustaz, saya jual nasi lemak satu hari untung 4-500. Laki kerja dispeh je gaji 1,750. Jadi dia nak buat korban tak ada duit nah. Jadi saya ada duit, saya nak buat juga atas nama saya. Hukumnya boleh tapi dia rugi. Tu jawapan dia. Hukum dia boleh tapi dia rugi. Dan dia termasuk orang yang agak kedekut. Kalau dengan laki pun kedekut, dengan orang lain lagilah kedekut. Laki tu duduk lama dah tidur sebantai, kemudian makan sepinggan. Dululah tak ada dah. Dululah kan sakit. Dulu kita masa mula-mula kenal kawan ni lalu bau minyak wangi, kawan ni lalu bau minyak wangi. Lah ni kawan ni lalu bau minyak angin, kawan ni lalu bau minyak angin. Tu daripada minyak wangi sampai minyak angin lah. Punya bersatu. Nak kedekut buat apa? Bagilah orang perempuan yang, sebab Nabi sebutlah hadis Muslim, siapa-siapa yang memulakan amalan kebaikan, jadi dia mula sebab dia bagi duit, maka dia mendapat perolehan harta pahalanya lebih banyak daripada orang buat. Dan semua orang yang mendapat rahmat daripada tu, maka dia semua dapat. Kalaulah dia keluar duit, orang yang makan tu 40 orang, dia dapat 41 pahala. Dia punya 1, ambil orang lain punya lagi 40. Wallahu a'lam. Last. Sila. Oh sekejap ya. Baik. Yap. Baik. Pada hukum akikah, kalau mengikut hadis, perempuan seekor, lelaki 2 ekor. Bolehkah kalau kita nak buat perempuan seekor dan lelaki pun seekor? Jawapan je boleh. Tetapi hadis yang mengatakan Nabi sembelih untuk Hasan seekor dengan Husain seekor tu adalah hadis yang mursal, hadis yang dhaif. Jadi siapa yang ada kemampuan 2 ekor sunnah Nabi. Tapi kalau dah tak ada jugalah, buatlah seekor. Tu dah kalau dah tak ada sangat dah, daripada tak buat langsung, baik kita buat pun seekor walaupun hadis tu dhaif. Wallahu alam. Sila tuan sini. Tak. Yang luar negara buat korban di luar negara. Baik. Kaedah buat korban ni sebenarnya kalau ikut zaman Nabi, kenapa Nabi tak buat di luar? Sebab orang zaman Nabi dia tak ramai duduk tang tu ya. Umat Islam ketika itu duduk tang tu, jadi dia buat tang tu. Kita pula buatlah di tempat kita. Tapi kalau tempat kita semua orang kaya-kaya ataupun orang sederhana yang memang ada kencing manis dan darah tinggi, jadi mereka pun tak layak dah sebenarnya. Ambil tu bawa pergi hantar pergi Kemboja. Apa hukumnya? Hukumnya lebih aula, lebih baik daripada buat tempat kita. Walaupun pada dasarnya buat tempat itu, kenapa? Sebab kita nak tolong orang kampung kita. Tapi orang kampung kita semua dah cukup dah. Yang tak cukup lah ni puak-puak yang ada di Kemboja, yang mereka makan, kita tengok mereka makan meleleh yak mata. Jadi dibenarkan jika kita hantar kat tempat sana tu, tempat itu memang tempat yang betul-betul manfaatkan korban tersebut. Wallahu a'lam. Ya, okey, sila. Sekarang ni kita nak start contoh saya hari nak kau ni untuk 4 sekali
Okey, baik. Kita ni buat ibadah kurban, kita dah niat dah. Tahun ni buat kat ayah, tahun ni buat kat adik, tahun ni buat kat anak tengah, tahun ni buat kat cik dan kat long, kat cu apa semua macam mana. Pada dasarnya tidaklah dilarang, tetapi dia rugi satu perkara. Sebab bila Nabi kata inilah ibadah kurbanku dan mewakili ahli keluargaku, satu bahagian boleh mewakili satu keluarga. Bila kita niat kat inilah kurban bagi anak angahku, maka dia dapat kat anak tengah tu seorang, orang lain tak dapat. Itu rugi. Jadi kita kena tengok konsep tu. Konsep dia adalah guna sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sila tuan. Tak dengar. Sekok lembu. Selalu bagi 7 bahagian lah. Bagi, tapi tiba-tiba dia jadi 8 bahagian. Okey, baik. Yang perkara pertama sekali, sekok lembu dia bukan bagi 7 bahagian. Sekok lembu mula-mula bagi 3 bahagian dulu. Dia bahagi 3 dulu. Satu untuk penama korban, satu untuk ahli qaryah dan satu untuk fakir miskin. Lepas tu barulah hak pertama tu bahagi 7 kepada penama korban. Hak tu baru betul. Ataulah kata kita buat terlebih, maka jangan buat bagi lebih, ambil tambah bagi jadi 7 juga. Itu lebih utama. Wallahu a'lam. Sila. Baik. Okey. Okey. Maksudnya masjid buat 7, tapi sepatutnya 7, tapi masjid buat bagi jadi 8, dan satu lagi untuk pengurusan. Adakah pengurusan itu datang daripada daging ibadah korban? Datang daripada ibadah korban, maka tak boleh buat. Untuk makan tak boleh buat, melainkan kita mengambil hak daripada orang awam yang hak kita sendiri, atau hak yang dikembalikan oleh penama-penama korban yang 7 orang tadi. Takut-takut bila kita ambil itu, dia jadi ambil hak fakir miskin. Tapi katakanlah kita buat 8 tu, tapi kita tahu dah memang ni kita tak ambil hak orang miskin, maka itu dibenarkan. Lepas tu bila buat tu, tolong jangan AJK saja makan. Semua orang yang main tu bagi mereka makan. Maklumlah, lah ni AJK makan nasi Arab. Jangan main-main tu. Esok jadi fitnah. Sikit-sikit makan nasi Arab, sikit-sikit makan nasi Arab, pakai duit masjid. Besok lang kubur hampa tunggu. Ya, nak bagi tahu, tolong hati-hati sikit. Takutlah, ya. Baik. Jadi kalau kata jelas nak buat 8 tu kita tak ambil hak orang miskin, tak ada masalah, boleh buat. Wallahu alam. Insya-Allah sampai sini dulu. Minta izin nak bagi tahu sikit pasal madrasah saya. Baik. Saya pengetua Madrasah Raudhah Al-Ilmi di Bukit Beruntung. Saya ada 30 orang pelajar, lelaki umur 13 sampai 22 tahun. Kami belajar ilmu kitab-kitab lah. Kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab tafsir Ibnu Kathir, Al-Imam Nawawi dan sebagainya. Di Bukit Beruntung tu pelajar lelaki sahaja. Jadi siapa-siapa yang teringin nak mengeluarkan zakat atas asnaf ar-riqab kepada kami sangat-sangat dialukan. Siapa-siapa yang teringin nak derma, menghulurkan bantuan atau nak kongsi harta lebihan daripada korban, ibadah korban tu, kok lah ada duit lain yang nak kongsi harta, saya sangat alu-alukan. Moga-moga dengan membahagikan harta-harta itu kepada mereka, seumpama kita sedang mengirim harta itu kepada madrasah kami untuk anak-anak bawa bertemu Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mungkin pihak masjid boleh bentang sejadah ke lepas solat nanti, insya-Allah bahagian belakang sini. Atau siapa-siapa yang nak nombor telefon saya, nanti boleh jumpa saya. Nak minta nombor akaun, sangat dialu-alukan. Ustaz, nak nombor telefon, nak tanya soalan boleh tak? Boleh tanya soalan, jangan duk telefon pukul 1 pagi sudah. Ada orang telefon, Ustaz, mimpi yang indah ya. Ada orang telefon, lepas telefon kita tak angkat, dia hantar WhatsApp pakai baju skerat saja. Pun ada orang perempuan pakai baju skerat, faham cukup lah.
pakai kain batik saja. Tu lah ujian mai kat ustaz-ustaz ni cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Sebab tu ustaz ni dia kata banyak menikah banyak. 3-4 menikah. Ustaz ada berapa bini? 1 saja untuk sementara waktu. Okay. InsyaAllah moga-moga kita dikurniakan kebaikan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa besar maupun yang kecil ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang sengaja maupun tak kami sengajakan ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang tersembunyi maupun yang nyata ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang dahulu maupun yang sekarang jua ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Tuhan kami, anugerahkan bagi kami ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang dapat kami lafaz di bibir kami ya Allah, ilmu yang dapat kami fikir di akal kami ya Allah, ilmu yang dapat kami letak dalam hati kami ya Allah, ilmu yang dapat kami amal dengan tubuh badan kami ya Allah, ilmu yang bakal membina jembatan kami ke syurga-Mu ya Allah, ilmu yang akan dapat menghindar kami dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, rahmati qaryah kami ya Allah, berkati qaryah kami ya Allah, hindari dari musibah dan bala bencana ya Allah. Ya Allah, khusus kami mohon padamu ya Allah, ampuni dosa mereka yang bersedekah dan berwakaf di malam ini ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan sedekah mereka bukti jalan syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan sedekah mereka tembok penghalang dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan sedekah mereka simpanan kekal di akhirat nanti ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.